Kenapa anda perlu ambil peduli siapa yang akan menjadi Datuk Bandar LA? Percayalah, anda memang peduli. Anda betul-betul peduli. Anda cuma belum sedar lagi dan saya akan meyakinkan anda tentang perkara ini. Jadi inilah latar belakang cerita yang anda perlu tahu. Ada seorang lelaki bernama Spencer Pratt. Dahulu dia seorang pelakon terkenal. Dia pernah memiliki sebuah rumah mewah yang musnah dalam kebakaran. Palais yang dahsyat yang kita semua ingat berlaku di bawah pentadbiran Datuk Bandar LA, seorang wanita bernama Karen Bass yang berkulit hitam dan ini tiada kaitan dengan warna kulitnya, tidak begitu cekap dalam tugasnya. Kerana jika anda mengikuti berita tentang Amerika kebelakangan ini, anda pasti tahu bahawa LA telah merosot dengan teruk sekali. Dan saya bukan hanya bercakap tentang krisis gelandangan. Setiap 2 minggu, pasti ada isu alam sekitar yang berlaku. Rumah selebriti terbakar, ia benar-benar bencana dengan kesesakan lalu lintas dan sebagainya. Dan LA sepatutnya menjadi, anda tahu, kemuncak masyarakat Amerika. Cuacanya sangat hebat dan semua selebriti mahu tinggal di sana. Tetapi kini ia menjadi satu bencana besar. Dan lelaki ini, Spencer Pratt, berkata, anda tahu apa? Saya dah muak. Kami benar-benar akan membuat perubahan. Tetapi bagaimana dia menunjukkan kepada dunia bahawa dia sedang membuat perubahan ini? Jadi, dengan video AI yang benar-benar genius ini, yang menyampaikan message ini dengan cara yang saya benar-benar percaya anda akan sangat menikmatinya. Jadi, selamat datang ke The Pushback. Saya Jerika, host anda. Kami di sini untuk berkongsi kisah-kisah tentang segala yang sedang berlaku sekarang dan untuk melawan perkara-perkara yang tidak masuk akal. Jadi, tekan butang hype itu, langgan dan sebagainya buat apa yang perlu anda lakukan. Dan selamat datang ke dalam keluarga. Baiklah, mari kita tonton. Dan semua, kita akan kupas dengan tepat apa yang dipercayai oleh Spencer Pratt kerana ia hampir revolusioner di bandar seperti LA. Perlumbaan untuk jawatan Datuk Bandar ini benar-benar semakin hangat. Kamu semua undi siapa? Belum buat keputusan? Sama juga, saya pun tak betul-betul ikut perkembangannya. Sama. Saya bukan penyokong MAGA atau apa-apa pun. Tapi bandar ni memang dah jadi teruk kan? Ya, Jessica terpijak jarum di taman permainan hari itu. saya tak marah pun. Saya bukan penyokong MAGA atau apa-apa. Tapi awak pernah pergi ke pusat bandar baru-baru ni? Nampak macam episod The Walking Dead. Bukan saya penyokong MAGA atau apa-apa, tapi Spencer Pratt nampak macam ada idea yang bagus. Bukan saya penyokong MAGA atau apa-apa. Tapi dia memang nampak marah sepanjang masa. Yalah, mereka memang bakar rumah dia. Selain itu, nampaknya dia tinggal di Hotel Bel Air, bukan di trailer atas tanah dia. Yalah, betul juga. Mereka bakar rumah dia. Okey, kita semua dah dewasa di sini. Apa kata bila kira sampai 3, kita semua sebut siapa yang kita nak undi? 1, 2, 3. Spencer Pratt. Ya. Spencer Pratt. Boleh kau bayangkan kalau isteri-isteri kita tahu? Kita semua undi Spencer Pratt kan? Sudah tentu. Jelas sekali. Aku harap aku boleh mengundi dari semalam lagi. Okay. Kenapa ini sangat genius? Sebab selain daripada ia buat kita tersenyum dan kamu tahu perbualan bila orang rasa sedikit gementar nak cakap sesuatu, lepas tu semua orang berkumpul dan kita semua ada pendapat yang sama. Itu memang sangat menyeronokkan. Di Los Angeles, jadi seorang republikan mungkin perkara paling teruk yang boleh kamu lakukan. Tapi semakin ramai orang mula sedar yang wakil Demokrat sebenarnya teruk dan bandar mereka di bawah peraturan ini semakin hancur. Memang teruk. Dasar-dasar mereka sangat teruk. Tapi sekali lagi, kalau kamu nak jadi bintang Hollywood LA atau apa-apa saja, kamu takkan mengaku yang kamu sebenarnya cenderung ke kanan. Sekarang Spencer, saya rasa dia bukanlah seorang republikan secara terbuka. Saya rasa dia bertanding sebagai calon bebas, tapi dia seorang Kristian dan dia ada nilai-nilai yang kuat serta dia memperjuangkan dan mempromosikannya. Dan semakin ramai orang macam, okey, sekarang iklan-iklan jadi makin hebat, okey? Serius. Maksud saya, memang sangat bagus. Tapi memang sangat bagus. Dan mereka mencetuskan kekecohan tentang lelaki ini yang cukup yakin untuk menyatakan apa yang dia percaya. Dan kita akan tengok itu sekejap lagi. Peluangnya untuk benar-benar menjadi Datuk Bandar semakin meningkat dan terus meningkat. Sekarang, dia akan menentang, seperti yang kita katakan. Wanita ini, Karen Bass, yang masih kelihatan berpotensi untuk menjadi Datuk Bandar. Tapi kita belum pasti lagi. Jika Anda lihat di mana Spencer berada beberapa minggu lalu, dia hanya mempunyai peluang sekitar 14%.
peluangnya kini melonjak ke sekitar 30% dan sebagainya. Dan ini jelas sekali menurut Kalshi, yang mana untuk Anda yang tidak tahu adalah pasaran saham besar untuk ramalan yang terbesar di Amerika Syarikat. Dan mereka adalah penaja video ini. Jadi pastikan Anda muat turun aplikasi Kalshi, gunakan kode Mayer untuk mendapatkan $10 apabila Anda berdagang $10. Kalshi dieja KALSHI dan pertaruhkan uang Anda pada ramalan Anda. Tetapi disinilah Anda dapat lihat apa yang orang sebenarnya mula fikirkan. Dan disinilah video-video ini mula mendapat perhatian dan mereka benar-benar memberi impak. Maksud saya, adakah ini masa depan AI? Kita tak tahu, tapi kita akan lihat nanti. Sekarang, sebelum kita masuk ke butiran lanjut tentang pelbagai jenis video ini, dan memang, maksud saya memang sangat bagus, mari kita baca sedikit tentang dia. Jadi, Spencer Pratt ialah bekas bintang reality TV The Hills. Dia bertanding sebagai cawan bukan partisan, walaupun dia berdaftar sebagai Republikan untuk jawatan Datuk Bandar Los Angeles dalam pilihan raya utama pada 2 Jun 2026. Dia menyertai pertandingan ini selepas kehilangan rumahnya di Pele akibat kebakaran hutan pada tahun 2025. Dia meletakkan dirinya sebagai orang luar yang marah terhadap kepimpinan yang gagal, rasuah dan ketidakfungsian di Dewan Bandaraya. Siapa sangka? Apapun, slogan kempen beliau menekankan untuk menjadikan LA kembali kelihatan elok di depan kamera dengan fokus kepada penyelesaian berasaskan logik, accountability dan hasil berbanding birokrasi. Dia membingkai pertandingan ini berdasarkan kekecewaan orang ramai terhadap isu belandangan, jenayah, tindak balas terhadap kebakaran hutan dan pembaziran kerajaan. Inilah perkara utama yang menjadi platform beliau. Belandangan, pendekatan yang mengutamakan rawatan. Dia berhujah bahawa LA mempunyai masalah dadah, bukan masalah perumahan. Pada pendapat saya, ini sebenarnya benar kerana 90% gelandangan kronik melibatkan ketagihan teruk seperti fentanyl dan meth. Dia menyifatkan keadaan di jalanan sebagai zombie land yang didorong oleh kompleks industri gelandangan. Dan dia mempunyai pelan 5 langkah. Hentikan pengedaran peralatan dadah, kuatkuasakan rawatan tegas terhadap penagih tegar sebagai individu yang sudah terlalu tidak berdaya untuk menjaga diri. Hantar penagih dari luar negeri pulang ke tempat asal mereka. Libatkan pendakwa raya untuk membongkar kartel dan bina kampus rawatan moden dengan latihan pekerjaan, khidmat komuniti dan sebagainya. Matlamatnya adalah sifar penempatan gelandangan, membersihkan jalan, menguatkuasakan undang-undang dan mengutamakan kepulihan daripada ketagihan. Saya masih rasa pelik apabila memikirkan tentang LA, Anda bayangkan LA. Tetapi apabila Anda ke sana, ia sebenarnya pusat gelandangan. Ia memang sukar dipercayai. Apapun, dia juga bertanding atas isu keselamatan awam, integriti keuangan, kepimpinan krisis, infrastruktur dan kualiti hidup dan sebagainya. Dan dia bertanding menentang Karen Bass yang merupakan wanita kulit hitam pertama menjadi Datuk Bandar LA, bekas ahli Kongres dan penganjur komuniti. Beliau telah dipilih pada tahun 2022. Beliau juga memperjuangkan isu memerangi gelandangan dan sebagainya. Tetapi di bawah kepimpinan,nya keadaan sebenarnya tidak banyak berubah. Tapi sejujurnya, siapa yang peduli tentang itu? Jom kita tonton lagi video Spencer Pratt sebab memang menghiburkan. Dia sedang menang. Orang ramai sedar mereka kini ada kuasa. Kamu tahu apa maksudnya? Ibu-ibu boleh bawa anak-anak mereka ke taman semula. Tiada lagi layanan percuma untuk pendatang. Tiada lagi rawatan gigi percuma untuk penagih meth. Faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Kamu semua kena cari kerja sebenar macam orang lain. Saya nak idea paling jahat daripada kamu. Macam mana kalau kita haramkan barbecue? Itu memang jahat. Bagus tu, saya nak kamu gunakan segala yang kita ada untuk lawan mereka. Saya betul-betul harap semua faham rujukan ni yang kita tengah tengok Batman dan orang jahat tengah cakap, pilihan raya Datuk Bandar ni cuba fikir macam mana mereka nak musnahkan dunia. Dan Spencer Pratt sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan. Ya, kamu tahu, kamu nampak tak? Kamu nampak tak orang-orang yang berbeza di latar belakang meja tu? Saya cuma seorang lelaki.
Ini mustahil. Maksud saya, macam mana awak boleh tak undi lelaki tu? Serius, macam mana awak boleh tak undi? Pertama sekali, kita patut undi orang yang cipta kempen ni sebab siapa pun dia memang genius dan dia patut jadi peneraju Hollywood. Letakkan dia di jawatan penting. Kita macam kecerdikan kempen ni memang luar biasa. Macam genius, orang biasa yang takut, ahli bomba, semua bersatu. Mereka macam kita akan jatuhkan kejahatan. Jadilah wira yang LA perlukan. Jadilah orang biasa dan pergi berjuang. Kempen yang benar-benar cemerlang dan ramai orang yang teruja tentang perkara ini. Kawan-kawan, Undi Spencer Pratt. undi Spencer Pratt dan sekali lagi lebih banyak perkara. Saya lewat. Awak ada nombor saya dah dapat. Masa saya, awak ada nombor awak. Ya, dia ada nombor saya. Awak boleh rakam saya. Saya jumpa dia di Plaza Verde pada hari Datuk Bandar sebab Karen Bass yang korup datang cari saya. Saya seorang aktivis. Dia hantar budak-budak suruhan dia kejar saya sebab saya ada di rumah. Betul tak? Jadi mereka macam pertama sekali, hakikat yang awak ada papan tanda di jalan yang kotor ni dan ada orang bersihkan dengan mesin pencuci tekanan tinggi, memang betul-betul menonjolkan idea ni dengan cara yang sangat-sangat bijak. Tapi sekali lagi, awak ada lebih banyak iklan. Jadi, semakin ramai orang mula sedar, kita bukan di LA tapi kita faham lelaki ni yang muncul sebagai penduduk tapi dia berjuang sebagai seorang wira dan dia sebenarnya ada rancangan yang jelas. Orang patut ambil tahu tentang perkara ni. Mari kita dengar apa yang dia sendiri nak katakan sebab inilah Spencer Pratt yang sebenar semua. Bila kau mula gari orang, tengok berapa ramai yang akan pergi. 100%. Idea bahawa kalau kau biar semua orang ambil dadah dan buat apa saja yang mereka nak dan biar penjenayah jadikan luar tu macam hospital gila tanpa pengawal. Kalau kau biar mereka buat macam tu, memang mereka akan buat. Tapi kalau kau, jadi bila aku jadi Datuk Bandar, rancangan aku 3 minggu pertama akan ada papan tanda di seluruh bandar. Tak ada lagi berbogel, tak ada lagi penggunaan dadah, tak ada lagi merompah, tak ada lagi mencuri, tak ada lagi bakar anjing di jalan. Tak ada lagi penderaan anjing, sangat jelas pada setiap papan tanda, pada setiap perkataan. Jadi, dan kita akan keliling, kita akan beri amaran kepada semua orang. Hey, ada 3 minggu lagi macam ni. Macam masa semakin suntuk, terus beritahu semua orang. Supaya orang yang sedar, mereka akan rasa, wow, ada Datuk Bandar baharu sekarang. Mungkin mereka akan mula beredar. Dan bila 3 minggu, atau mungkin kita buat 2 minggu saja, mungkin orang nak ia lebih cepat. Dan bila kita mula kuat kuasakan undang-undang, boom, jalan-jalan akan kembali seperti biasa. Awak tahu siapa lagi yang saya akan bawa masuk? CDC. Sebab ada penyakit zaman pertengahan di kem-kem ini. Mereka tak buat ujian di kem-kem ini. Mereka tak buat ujian di jalan-jalan. Orang ramai hidup dalam najis, penagihan dadah, anjing terbakar dan mayat. Kita perlu bersihkan jalan-jalan ini. Awak nampak tak? Saya suka itu. Saya suka idea ada tempoh kelonggaran untuk bagi orang masa fikirkan sesuatu tapi juga untuk cakap cukup sudah. Kita bawa masuk kepimpinan baru. Untuk fikirkan sekali lagi bahawa LA ada anjing terbakar dan najis. Ini bukan seperti yang orang bayangkan tapi rakyat LA sangat menderita. Ini satu lagi iklan yang hebat. Dia siarkan semula. Sebuah video AI. Saya rasa ini satu trend yang sangat berbahaya. Maksud saya agak terkejut. 150% fiction. Media sosial kini semakin ganas. Okey Karen, awak tak mahu keganasan. Scusi overduki, berat di atas kaki 5 inci dan sepotong roti rai. Duzi overduki, berak di atas kaki 5 cubit dan sepotong roti rai. Hanya lambaian tongkatku untuk menyelesaikan helah ini. Betipu. Jadi kenapa ia begitu bijak?
sebab mereka semua macam panik sebab dia sebenarnya buat iklan yang bagus. Macam iklan AI sangat berbahaya. Ia sangat berbahaya. Sebenarnya saya rasa ia agak bagus. Apa-apa pun, inilah yang Spencer Pratt sedang lakukan sekarang. Dan saya tak pasti sama ada dia akan menang atau tidak. Mari kita harap dia menang sebab LA memang perlukan kepimpinan baru. Dan saya nak orang ramai merasai sendiri bagaimana bandar mereka sendiri boleh merosot seteruk itu. Dan kemudian sedar bahawa jika anda bawa masuk seseorang yang benar-benar berkebolehan, perubahan dan peralihan mungkin boleh berlaku. Itu sesuatu yang kita dah lupa sebab kita dah terlalu biasa dengan kepimpinan yang sangat tidak cekap. Tapi mari kita tengok, kalau Spencer Pratt menang, kalau dia betul-betul boleh buat perubahan, itu akan benar-benar mengingatkan kita semua bahawa sebuah bandar yang dah hancur pun boleh dihidupkan semula oleh seseorang yang betul-betul ambil berat dan bukan sekadar gilakan kuasa. Terima kasih atas perhatian anda terhadap perkara ini.